Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha thumma addaha kama sami'a rubba muballighin aw amin sami'in aw kama qala alaihi wassalatu wassalam. Jadi alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya dapat lagi kita menyambung pengajian kita pada pagi ini. Masya Allah, kita berada di hari yang ke-50 secara live, iaitu kita berada sudah di hari ke-50. Sudah nak masuk 2 bulan dah, maknanya 2 bulan lebih, tapi hari ke-50 dah kita. Masya Allah, kita berada di dalam muka surat 329, hadis yang ke-88 bracket nombor 10. Hadis yang ke-88 bracket nombor 10. Larangan daripada mengubah ciptaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni rajulun syabun wa ana akhafu ala nafsihi al-'anata ولا أجد ما أتزوج به النساء كأنه يستأذنه في الاختصاء قال فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف الكلم بما أنت لاق فاختصي على ذلك أو ذر. رواه Bukhari rahmatullah alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku seorang pemuda dan aku takut bahawa aku akan melakukan zina. Aku seorang pemuda dan aku takut perkara ini akan berlaku padaku, sedangkan aku tidak ada apa-apa harta yang membolehkan aku mengahwini wanita. Aku ni miskin ya, nak kahwin tak ada duit, dan aku takut mungkin perkara jahat akan berlaku ke atas diriku. Seolah-olah beliau meminta, mana pertanyaan tu meminta daripada Nabi untuk mengkasihkan dirinya, iaitu untuk menghapuskan keinginan sifat nafsu dan keinginan kelelakiannya tadi. Kemudian Nabi berdiam diri. Aku pun bertanya lagi, Nabi berdiam diri lagi. Aku bertanya lagi dan Nabi mendiamkan diri lagi. Kemudian aku bertanya lagi seumpama itu sebanyak beberapa kalilah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Hurairah, telah kering kalam dengan apa yang kamu akan temui, sama ada engkau mengkasihkan dirimu atau meninggalkannya. Maknanya takdir dah tulis, kau buat ke benda ni, kau tak buat ke benda ni dengan mengkasihkan dirimu, maka apa yang telah ditulis, benda tu pasti akan berlaku kepada dirimu jika dia telah tertulis. Begitu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mengkasihkan diri, maknanya mengkasihkan diri ni ialah menghilangkan syahwat nafsu, keinginan dan syahwat.
Mengkasihkan diri hukumnya haram lah, iaitu mengkasihkan diri menghukumnya haram. Biasanya berlakunya yang dilakukan kepada hamba-hamba. Yang dilakukan kepada hamba-hamba. Sebab apa mengkasihkan diri? Supaya hamba tadi tak bernafsu dan segala apa yang dimakan, nutrisi yang dimakan oleh seorang hamba tadi akan, bila tidak ada lagi keinginan nafsu dan perkara nutrisi tadi, tak akan disalurkan lagi kepada hamba tersebut. Mungkin dia akan disalurkan kepada dirinya untuk menghasilkan kekuatan supaya dapat melakukan kerja dengan banyak. Kerana mengubah ciptaan Allah, dan ini tak boleh sebab Allah meletak keinginan nafsu dalam diri manusia. Manusia itu ada akal dan ada nafsu. Malaikat hanya ada akal, tak ada nafsu. Jadi Allah Ta'ala letak tadi sebab Allah nak uji kita, dan itu kehendak Allah pada kita, dan kita tidak boleh mengubah. Kita tidak boleh mengkasihkan diri kita kerana mengubah diri kita dan mengkasihkan diri kita, dan ini adalah satu perbuatan haram. Pada zaman dahulu, hamba dikasihkan untuk menghilangkan syahwatnya. Kasih dilakukan dengan menghancurkan testis. Testis ni bagi orang lelaki, apabila seorang itu berkeinginan, maka mani akan berkumpul di testis. Dengan sebab mani tadi berkumpul di testis, menyebabkan intisharnya zakar. Intisharnya zakar. Apa maksudnya? Ketegangan kepada alat kelamin lelaki tadi. Apabila mani berkumpul di testis. Jadi testis tadi maknanya batu kotor tu lah. Kalau kita orang kampung cakap batu kotor ni bahasa sains the testis. Jadi maka mani berkumpul di situ, dan apabila testis itu dihancurkan, maknanya dihancurkan, maka mani tidak dapat berkumpul di situ, yang akan menyebabkan tegangnya kemaluan tadi. Kemaluan lelaki tadilah yang menyebabkan tegangnya kemaluan lelaki tadi. Dan dengan ini muntashirnya, dengan ini inkisarnya tadi, muntashir, dengan ini inkisarnya kemaluan tadi. Mana kemaluan tadi mati pucuk. Kemaluan tadi akan jadi mati pucuk. Kasih dilakukan dengan cara menghancurkan testis. Apabila dikasih segala nutrisi atau nutrien daripada pemakanan akan digunakan untuk menambahkan tenaga dan tidak digunakan untuk menghasilkan sperma. Sperma tu ialah benih lelaki, sperma. Baral juga baral. Bara. Orang Kelantan kata bara. Bara ni sebenarnya daripada perkataan baral. Macam orang kata tufah, topoh. Buah topoh. Makan apa tu? Makan buah topoh. Makan apa tu? Buah topoh. Buah topoh tu apple. Tufah. Tapi orang Kelantan ni banyak bahasa Arab digunakan di dalam bahasa Kelantan. Topoh. Orang tua kata, makan buah topoh dia. Topoh tu tufah. Buah apple. Tu banyak Kelantan. Jadi baral. Baral ni satu jenis kacukan binatang. Satu jenis binatang kacukan, iaitu baral, yang dihasilkan daripada kaldai jantan disenyawakan dengan kuda betina. Kaldai jantan dipanaskan dengan supaya dia bernafsu dengan kaldai betina. Tetapi setelah kaldai jantan tadi dia dah bernafsu, maka dialihkan kaldai betina dan diletakkan kaldai kuda betina dan disenyawakan. Maknanya dia disenyawakan lah. Maknanya dia disenyawakan, berlakunya lah persenyawaan. Maka dengan itu mengandunglah, buntinglah kuda betina. Jadi baral ni dihasilkan daripada kacukan. Baral itu dihasilkan daripada kacukan
Kaldai jantan disenyawakan dengan kuda betina dan hasillah seekor binatang yang baru yang namanya bagal. Bagal tu maksud dia kacukan di antara kaldai dengan kuda. Jadi Kelantan panggil barah. Barah tu, orang barah tu. Barah Pakistan tu dia kata. Maknanya Melayu kacuk Pakistan. Macam saya, muka handsome kan, muka macam Pakistan. Tak tahulah orang kata orang mana pula. Misal contoh dia begitulah. Itu bagal nama dia. Jadi bagal ialah kacukan daripada kaldai jantan dan kuda betina. Pada awalnya kaldai jantan akan dirangsangkan dengan kaldai betina. Kemudian dibawa kuda betina, lalu kaldai itu akan memasukkan benihnya ke dalam kuda betina. Maka anak yang dilahirkan itu ada dinamakan bagal. Kesemua bagal jantan, dan kebanyakan ni bagal jantan dah dan betina. Bagal jantan dan kebanyakannya bagal betina adalah mandul. Maksudnya dia tak akan beranak dia tak akan bunting dan semua mandul. Atas tujuan itu bagal itu dia ada jantina, tapi jantina dia mandul. So dia tak ada keinginan. Dan kuda dia ada keinginan, kaldai ada keinginan, bagal tak ada keinginan. Bila tak ada keinginan, segala makanan yang dihasilkan tadi akan disalurkan kepada tenaga, dan binatang ini akan melakukan kerja dengan begitu bagus dan kuat kerana dia sudah tidak ada keinginan lagi untuk bersenyawa. Kesemua bagal. Suatu ketika Nabi dihadiahkan bagal dan baginda menunggangnya. Nabi dihadiahkan bagal dan Nabi pun menunggang bagal tadi. Satu ketika selalu sahabat meminta untuk menghasilkan lebih banyak lagi bagal pada Nabi. Nabi dah boleh naik. Okeylah, bolehlah. Okeylah, kita buatlah bagal. Maka sahabat meminta untuk melakukan perbuatan demikian. Tetapi Nabi tidak suka perkara ini dilakukan. Hadiah kita ambil, tapi nak buat sendiri, nak hasilkan bagal tu sendiri, Nabi tak suka. Dan telah saya jelaskan dulu satu ketika dahulu dalam pelajaran kita, ada 3 jenis binatang yang tak sumbang mahram. Maksudnya dia ada keturunan. Bagal, kuda dan unta. Dia ada nasab dia ada keturunan dia, dan dia ada keturunan dia. Dia ada keturunan dia dan dia ada nasab dia. Kuda ada nasab dia, kaldai ada nasab dia, keturunan. Dan telah saya ceritakan macam mana Nabi telah berjumpa dengan seekor kaldai semasa Fatah Khaybar, dan kaldai itu jatuh ke tangan Nabi. Dan kaldai itu keturunannya ditunggangi oleh semua nabi-nabi. Dan dia kata dialah bernasib malang kerana ditunggangi oleh Yahudi. Dan semua keturunan Yahudi itu keturunan Nabi-Nabi. Tapi akhirnya ia ditunggangi oleh Nabi dan jatuh ke bahagian harta Nabi, dan Nabi menaiki kaldai tersebut. Itu binatang yang tak sumbang mahram dan dia ada keturunannya. Dia mengenali bapanya dan dia tidak akan bersenyawa atau mengawan dengan keturunan-keturunannya. Okey. Daripada perkataan Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, boleh tak? Abu Hurairah minta tadi, aku ni kan orang muda, nafsu aku banyak. Jadi aku tak boleh kahwin, tak ada duit. Ustaz-ustaz nak kahwin tak ada duit. Bila saya balik belajar dulu, umur saya 31. Bila saya balik belajar, umur saya dah 31. Dulu ayah saya, almarhum ayah saya tak benarkan saya belajar masa muda-muda. So umur 21 ayah saya benarkan saya pergi belajar. Saya belajar dah umur 21 dah, berkarat dah. Baru nak pergi hafal balik. Babi pubalaka minal membeli wa mubabang wa mababani bani babi ibu. Tatitu talaka minal muthli wa mutataw wa matatatani tani tatitu.
ja ja laka minal mujli wa mujaja wa majaja jani jaju. Nak menghafal makhraj. Jadi tua dah tu. Umur 21. Saya habis pelajaran umur 31. Saya balik ke rumah. Bila balik ke rumah, so ayah saya kata pergi sambung belajar lagi. So ada peluang belajar lagi. Sudah saya belajar banyak lah. So ada peluang lagi. Saya kata boleh. Tapi satu saja permintaan. Saya sekarang nak kahwin. Saya kata, saya dengan ayah saya dah nak je. Saya kata nak kahwin. Dia kata, kau ada duit kan nak kahwin? Pergi belajar dah lah. Belajar kampung. Pondok lagi. Tak ada apa. So ada duit ke nak kahwin ni? Kena ada duit. Saya kata, saya ni tak ada apa lah ayah. Ada saya je. Saya ni ada saya je. Oh, jadi ayah saya kata, anak aku semua dia kahwin dengan duit dia sendiri. Kerja duit sendiri. Dia kata, saya ada apa belajar kat kampung je, belajar pondok je, belajar madrasah je. Mana ada duit. Jadi saya nak kahwin. Saya kata, okeylah ayah saya kata. Ayah saya kata, okey, sekarang aku kahwin dengan kau. Kahwinlah. Okeylah, tak apalah. Tapi duit tak ada lah. Kenapa macam tu? Tak ada lah. Tak apa. Tapi saya dikahwinkan lah selepas tu. Saya kahwin pun saya tak pernah lihat isteri saya. Dan masa tu saya di sini, saya ditunangkan dengan isteri saya. Dia masa tu berada di Syria lagi. Tahun akhir. Dan kita bertunang. Saya pun tak ada masa bertunang. Dia pun tak balik lagi. Saya duduk Kuala Lumpur, baru habis belajar, duduk mengajar dah. Dan isteri saya duduk di Syria lagi masa tu. So kami adalah atas rekomen abang ipar saya, birah saya Ustaz Ali tu. So ambil adik ipar dia. Maksudnya kami kami tak kenal lagi lah. Khair, tak apa. Jadi maksudnya nak kahwin ni perlu ada duit lah, dia kata. Saidina Abu Hurairah kata, aku ni orang muda, tak ada duit, baru datang, duk belajar lagi. Saidina Abu Hurairah kan datang pada tahun ke-7 Hijrah. Masa tu Nabi baru balik daripada Khaybar. Lama dah Saidina Abu Hurairah masuk Islam tahun 7 Hijrah. Rasulullah wafat pada awal 11 Hijrah. Jadi 3 tahun lebih bersama Nabi. Jadi masa tu duduk dengan Nabi, duduk belajar dengan Nabi, duduk di Ashabus Suffah pada peringkat awal lah. Selepas tu Saidina Abu Hurairah dah dapat rumah dan dia bawa mak dia, dan lepas tu mak dia masuk Islam. Tapi duduklah, tak ada duit lah, duduk belajar. Setiap waktu duduk belajar dengan Nabi je. 3 tahun setengah tak ke mana-mana pun. Jadi kerana seorang muda berkeinginan untuk kahwin, jadi nak kahwin dengan anak orang, perlu adalah persiapan tu. Perlu ada persiapan tu. Jadi dia kata, duit tak ada, nak kahwin macam mana? Jadi mintalah kebenaran Nabi. Aku ni orang muda, tak dapat tahan nafsu. So macam mana ni? Sebenarnya dia meminta kebenaran dan keizinan daripada Nabi untuk mengkasihkan dirinya supaya syahwatnya tak ada, dan dia boleh meneruskan kehidupannya, dan dia tak berfikir lagi untuk berkahwin. Begitulah maksud Saidina Abu Hurairah tadi. Allahu Akbar. Daripada perkataan Saidina Abu Hurairah menunjukkan seolah-olah beliau ingin meminta kebenaran daripada Nabi untuk mengkasihkan dirinya supaya tidak ada syahwat lagi. Jadi kalau saya rasa kalau anak-anak saya kahwinkan di awal, lagi senang. Kau kahwin muda-muda tak apa. Lain tu ayah tanggunglah dulu, tak apa. Lepas tu rezeki kau masing-masing lah. Kahwin muda-muda. Jangan kalau ada anak tu, kalau sedia dah boleh kahwin muda-muda. Tak apa, bagus. Tak fikir banyak. Jangan kahwin tua. Rugi kahwin tua ni, rugi zuriat. Tapi dah jodoh, macam itulah. Qadarallahu masyaallah. Ketentuan Allah telah ditentukan ke atas diri kita. Beliau meminta kebenaran daripada Nabi untuk mengkasihkan dirinya supaya tidak ada syahwat lagi. Nabi tidak menjawab pertanyaan Saidina Abu Hurairah sebab 2-3 kali duk tanya. Nabi tak jawab. Sebab apa Nabi tak jawab pada mulanya? Kemungkinan Nabi sedang memikirkan. Ulama mengatakan kalau dia join dengan hadis-hadis yang lain, iaitu ulama menyatakan Nabi sedang memikirkan satu firman Allah Ta'ala, La tabdila li khalqillah, La tabdila li khalqillah, iaitu
tidak patutlah ada sebarang perubahan pada ciptaan itu. Maknanya kita jangan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Surah Ar-Rum. Jadi mana boleh mengubah ciptaan Allah? Itu kan haram namanya. So Nabi duk memikirkan nak membenarkan, tidak pada masa itu. Sebab itu Nabi tidak menjawab apa yang telah ditanya oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah berkemungkinan menyangka Nabi tidak mendengarlah pertanyaan beliau 2-3 kali tak jawab, mungkin Nabi tak dengar kot. Oleh sebab itu beliau mengulangi soalan beliau untuk kali kedua, juga tidak dijawab oleh Nabi sehingga pertanyaan pada kali keempat barulah Nabi menjawabnya. Apa saja yang kamu lakukan, Nabi kata, telah ditulis dan ditetapkan oleh Allah dalam takdirnya. Dan kalam, rafi'atul aklam, dia bila Allah mencipta Lauh Mahfuz, bila Allah mencipta Lauh Mahfuz, nanti kita akan belajar hadis akan depan, maka Allah memerintahkan kalam. Kalam ni untuk menulis. Uktub ma aktubu. Kalam kata nak tulis apa? Allah Ta'ala kata tulislah apa yang berlaku hingga ke hari kiamat. Begitu yang diminta oleh kalam tadi. Dan apa yang telah ditulis telah kering. Dulu kan, dulu orang pakai pen bulu ayam kan, dia celup dakwat, dia tulis, lepas tu dia keringkan. Lepas tu bila kering tak boleh nak ubah lah. Masa basah tu boleh lagi sapu. Ni dah kering dah. Maksudnya satu ketentuan itu sudah ada di dalam pengetahuan Allah. Takdir yang berada di dalam pengetahuan Allah. Tidak ada siapa yang tahu. Tapi semua telah dituliskan. Dan Allah telah buat perundangan kepada insan. Kerana insan itu dimukallafkan oleh Allah untuk menerima dan menunai perintah dan meninggalkan segala larangan. Jadi antara larangan-larangan perintah tadi ialah jangan mengkasihkan diri kamu, kerana ini telah mengubah ciptaan Allah dan ini adalah hukumnya haram. Okey. Jika ditulis segala-galanya, semua segala-galanya perkara, segala perkara sudah tidak boleh diubah lagi. Mana tak boleh ubah lagi duduk sana dah. Kalau mubram lah, kalau mu'allaq boleh berubah lagi dengan sebab doa dan sedekah dan sebagainya tadi. Jika ditulis kamu berzina, beribu-ribu kali kamu melakukan kasih pun, bukan sekali, 1000 kali pun pasti kamu akan melakukan zina itu jika tertulis. Jika ditulis kamu tidak berzina, maka tidak kasih pun tak apa, pasti kamu tidak akan berzina juga. Maksud perkataan Nabi, fakhtasi ala zalika au zar. Abu Hurairah, terpulanglah. Fakhtasi, terpulanglah engkau nak kasih ke, nak mengkasihkan diri kamu ke, au zar, atau kau tak mengkasihkan diri kamu. Sama ada tidak segalanya telah tertulis. Maka jumlah ini, sentence ini, ayat ni, jumlah tu sentence, ayat lah, qadiyah lah. Dalam bahasa mantik dia panggil qadiyah, dalam bahasa, dalam nahu dia panggil ayat, dalam ataupun jumlah ataupun kalam. Tiga boleh, ayat boleh, jumlah boleh, kalam boleh. Dalam Melayu kita panggil dalam Melayu ayat yang sempurna ada subjek dan predikat, dan ayat yang sempurna ada subjek dan ada predikat. Jadi seperti firman Allah Ta'ala, faman sya'a falyu'min atau waman sya'a falyakfur. Ayat ni maksudnya jika kamu suka, kamu boleh beriman. Jika kamu tak suka, kamu boleh kufur. Bukan menandakan bahawa dibenarkan untuk beriman atau kufur. Boleh buat pilihan lah. Beriman pun tak apa, kufur pun tak apa. Tak. Ini sebenarnya ayat taubih. Ini sebenarnya ayat taubih. Ayat ancaman. Ayat ancaman. Kadang-kadang kan mak kita, dia tak benarkan kita main kat situ. Kita kata nak juga. Mak kata jangan. Nak juga. Jangan monyet. Cerita kantung. Yang kantung Malaysia yang dibuat tahun 80-an tu kan monyet. Dia pergi kat kebun, dia tengok macam-macam kura-kura tunjuk kat dia. Last kali dia berkenan kat pokok cili. Buah cili kan cantik, merah. Dia pun nak makan cili tu. Arnab kata, kura-kura kata, jangan. Kura-kura kata kat monyet, jangan monyet, jangan monyet.
Monyet kata, nak juga, nak juga. Jangan monyet, jangan monyet. Nak juga. Kuda-kuda kata, terpulang kat engkau lah. Dia pun habis satu genggam. Sedap tengok cili ni, tak pernah rasa. Satu genggam, lambung, masuk mulut, kunyah. Lepas tu berasap kepala. Kancil ke mak? Kancil ke? Kancil lah, kancil mak. Kan arnab pula lah, kancil. Kancil kata, jangan monyet. Aku kata jangan. Makan tu berasap kepala. Maksudnya Allah Ta'ala kata, sama ada engkau nak beriman ke, tak nak beriman ke, terpulanglah. Maksud itu adalah satu ayat tambih, satu larangan. Kadang-kadang kalau orang yang kita larang tu dia tak nak ikut engkau lah. Mak kita kata jangan. Mak kita kata, mak nak pergi juga, nak juga ke budak tu, mak nak juga ke budak tu, minta. Jangan. Tak sepadan dengan kau. Kita ni koli, dia tu tuan. Mana boleh. Tak sepadan. Nak juga. Nak juga tu susahnya ikut engkau lah. Pandai-pandai lah dia kata. Begitu. Jadi begitulah ayat tadi dia panggil taubih. Begitulah perkataan Nabi. Itu pulanglah engkau Abu Hurairah. Nak kasih ke tak nak mengkasihkan. Maksud itu satu larangan. Maka siapa yang mahu beriman, dia beriman. Dan siapa yang mahu kufur, engkar, biarlah kau engkar lah kau nak. Jawapan Abu Hurairah bukan bermakna, jawapan Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Hurairah bukan bermakna pilihan, memberi pilihan kepada Sayyidina Abu Hurairah. Tapi jawapan itu sebagai satu taubih, yakni satu ancaman, bahkan larangan untuk melakukan tersebut. Seolah-olah Nabi ingin menzahirkan kemarahannya. Nak marah dah tu, tapi tak dengar juga. Budak ni sungguh lah. Mula-mula Allah mencipta Nur Muhammad, kemudian Allah mencipta angin, kemudian Allah mencipta air, kemudian Allah mencipta arash. Ini mengikut kalau dalam bidayah dan nihayah lah. Kemudian Allah mencipta Lauh Mahfuz, kemudian Allah mencipta kalam, dan seterusnya malaikat dan sebagainya. Telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ni, jantung kita, iaitu hati kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna quluba bani Adam kullaha baina usbu'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yusarrifuhu kaifa yasha. Summa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rawahu Muslim. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh hati manusia berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di antara dua jari-jari Ar-Rahman, seperti satu hati, macam hati yang satu. Seperti satu hati ni, hati yang satu. Banyak-banyak kita jadikan satu. Yang Allah ubah sebagaimana dia kendaki. Bila satu orang, kita boleh buat macam-macam. Bila semua ni sebagai satu hati saja, hati yang satu, Allah boleh buat apa? Mudah bagi Allah Ta'ala. Banyak pun mudah, senang pun lagi mudah. Kemudian Rasulullah SAW berdoa. Ya berdoa, wahai zat yang membolak-balikkan hati-hati manusia, teguhkanlah hati kami dalam ketaatan. Teguhkanlah hati kami dalam ketaatan. Seluruh hati manusia berada di antara dua jari Allah Ta'ala. Ulama mutakaddimin ayat mutasyabihat, perkara-perkara yang mutasyabihat, maka kita ada dua di dalam aqaid, iaitu dalam akidah, iaitu ulama-ulama mutakaddimin dan ulama-ulama mutaakhirin. Ulama mutakaddimin yang terdahulu dan ulama-ulama mutakaddimin. Dan di dalam tu dua mazhab, iaitu Maturidi dan Abu Hasan Asy'ariyah. Dalam Asli Sunnah wal Jamaah pun kita ada dua, Maturidi dan Asy'ariyah. Okey. Jadi kita terjemahkannya dengan tafwid, mana penyerahan makna yang sebenar kepada Allah.
Jadi mereka mengatakan dua jari, maksudnya hanya Allah sahaja yang mengetahui maknanya yang sebenar. Itu kata tu pula lah, Allah sahaja tahu dua jari macam mana. Kita tidak menjisimkan zat Allah. Kita tak kata dua jari Allah Ta'ala pun ada jari, tapi jari Allah Ta'ala tak sama dengan jari makhluk. Itu pun tak boleh berkata demikian, kerana dia telah menjisimkan zat tadi. Dan menjisimkan zat Allah itu adalah salah. Kita tidak menjisimkan zat Allah, kita kata serah pada Allah Ta'ala. Tetapi mutaakhirin, dia dah terjemah tadi telah takwil dah. Iaitu mutaakhirin mentakwilkan perkataan jari ialah pada dua sifat yang ada pada Allah, iaitu sifat memberi hidayat dan sifat menyesatkan. Allah lah yang boleh bagi hidayat dan Allah lah yang boleh menyesatkan. Maknanya hati seluruh manusia berada di antara dua sifat Allah. Jika Allah suka, Allah boleh bagi hidayat. Jika Allah tidak suka, Allah boleh menyesatkan. Sebagaimana firman Nabi SAW, "Man yahdihillah," Nabi doa, "Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah." So ada antara dua sifat, sifat yahdiyah, sifat memberi hidayat, dan sifat menyesatkan. Barang siapa yang Allah beri hidayat, maka tidak ada siapa yang boleh sesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak ada siapa yang boleh memberi petunjuk dan hidayat. Allahu Akbar. Atau makna yang kedua ditakwilkan oleh ulama-ulama mutaakhirin ialah makna kedua, atau hati manusia tadi. Hati manusia berada di antara sifat belas rahim Allah dan sifat adil Allah. Sifat rahmat dan sifat adil. Jika dah telah kita jelaskan, jika Allah bermuamalah dengan sifat adilnya pada hari kiamat, dengan sifat adilnya, Allah Ta'ala bermuamalah pada hari kiamat dengan kita dengan sifat rahmat dan fadlnya, maka kita orang Islam akan masuk ke syurga dengan sifat-sifat rahmat tadi dan fadl tadi. Tapi jika Allah menzahirkan sifat adilnya di hari kiamat, maka tak ada seorang pun yang layak untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Di sisi Allah, seluruh hati-hati manusia seperti hati yang satu. Hati yang satu. Bagi satu hati. Seluruh manusia ni, bilion-bilion manusia ni, ialah seluruh manusia ni, berbilion-bilion manusia ni, berbilion-bilion manusia ni, macam hati yang satu saja. Maka tidak ada seorang pun yang layak. Macam hati yang satu, misalnya bagi kita untuk mengawal seorang lebih mudah daripada mengawal ramai. Mengawal ramai. Tetapi bagi Allah sama sahaja, sama ada ramai ataupun seorang. Maknanya bagi Allah adalah mudah untuk mengawal semua hati-hati manusia. Yusarrifu, cuma kaedah penggunaan bahasa Arab di sini, yusarrifu qulubu bani Adam qalbun wahid. Cenderungnya sama ada hati itu kepada kebaikan atau kejahatan. Hati kita kan dia terumbang-ambing. Sebab tu dia nama qalb. Qalbun ni maksudnya berbolak-balik. Perkataan qalbun tu maksudnya berbolak-balik. Qalaba yaqlubu, berbolak-balik. Qalbun. Qalbun ni maksudnya berbolak-balik. Hati kita ni mudah terbolak-balik. Orang manusia. Sebab tu kita akan bincangkan pencetus kebaikan dan pencetus kejahatan. 10% saja pencetus kejahatan, 10% saja pencetus kebaikan. 80% masyarakat duduk di pertengahan. So yang 10% inilah pengaruh kepada dia, yang 10% kejahatan ni tarik pada dia, 10% ni yang kebaikan ni tarik kepada dia. 80% manusia ada di tengah-tengah. 10% saja mutaaddi. Maknanya orang yang boleh buat kerja, dia boleh mempengaruhi orang, sama ada dalam bentuk kejahatan maupun kebaikan. 80% golongan marhain, golongan tengah tu. Golongan tengah tadi. Ya musarrifal qulub, sebab tu Nabi doa, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, kalau ramai-ramai lah, sarrif qulubana, ya Allah, palingkanlah hati kami, atau sarrif ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Sarrif qulubi ala ta'atik. Sarrif
sarrif qalbi ala ta'atik, kalau seoranglah, begitu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati-hati kami dalam ketaatan kepadamu. Ini selalu doa yang dibaca oleh Nabi selepas solat fardu, yang mana Sayyidatuna Aisyah mendengarnya di dalam hujrah mubarak sewaktu Nabi membaca doa ini. Dan ada riwayat-riwayat yang mengatakan Nabi selalu berdoa dengan doa ini selepas solat. Dan kita telah bincangkan dahulu, ada tak doa selepas solat ataupun tidak, panjang lebar dah diterangkan. So tengoklah pada pengajian-pengajian yang lepas. Okey. Sarrif asalnya mutaaddi dengan lafaz ila, tetapi di sini dengan makna ala. Dia ada konsep dia, cara penggunaan bahasa Arab lah. Guna ala atau ila. Sarrif mengandungi makna sabit. Sarrif tu juga memberi makna sabit. Ya musarrifal qulub, ya muqallibal qulub, sabit. Kalau ada satu doa lagi, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati, yang musarrifal qulub, yang mengendalikan hati-hati, yang mengendalikan hati-hati. Boleh juga ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan. So saya terjemah sarrif tu berbolak-balik. Saya terjemah sarrif dengan makna sabit. Saya terjemah sarrif tadi dengan makna sabit kerana atas dasar ala. Ala sarrif di sini mengandungi makna sabit. Atas dasar itu huruf ala atas dasar huruf ala, tidak dengan ila. Sepatutnya ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Tapi oleh kerana sarrif juga bila dengan ala, dia akan memberi makna sabit. Sebab itu saya terjemah berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, ala ta'atik atau ala dinik. Itu dari segi konsep bahasa je lah. Dalam konsep bahasa dengan makna-maknanya. Tapi dengan konsep bahasa tu kita akan tahu makna yang tepat. Itu special ulama-ulama. Kalau ulama-ulama nahu, kalau orang-orang special dengan nahu dan saraf, maka terjemahan dia top. Macam kita letak satu benda tu top di tempatnya yang sesuai. Okey. Insan lahirnya dalam fitrah. Insan ni, manusia ni lahir dalam fitrah. Apa makna fitrah? Kita akan bincang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yahuda yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a'a hal tuhissuna fiha min jaz'a thumma yaqulu fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim. Muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua anak yang dilahirkan itu adalah atas fitrah. Semua anak dalam fitrah. Maka kedua ibu bapanya lah yang akan meyahudikannya atau menasranikannya atau memajusikannya. Samalah seperti seekor kambing, yakni binatang seperti kambing melahirkan anaknya seumpama kambing lahirkan kambing lah. Adakah kamu akan mendapati dia cacat cela ke? Kata kemudian Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca ayat atau Nabi membaca ayat ini sebagai dalil. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakin aqsaran nasi la ya'lamun. Setelah jelas kesesatan syirik itu, maka hadapkanlah dirimu, engkau dan pengikutmu, wahai Muhammad, ke arah agama yang jauh daripada kesesatan, iaitu Islam. Turutlah terus agama Allah. La tabdila li khalqillah allati fatara an-nasa 'alayha zalika ad-din. Maka
turutlah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah mencipta manusia dalam keadaan bersedia daripada semula jadi. Maknanya dia ada kemampuan, dia fitrah semula jadi. Di sini fitrah, bersedia daripada semula jadi, ini fitrah. Untuk menerimanya tidak patut ada sebarang perubahan kepada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Okey. Di sini penerangan dia, saya bagi penerangan lain. Di sini nak bagi tahu la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Ciptaan Allah ni apa? Zalikad-din. Tidak ada perubahan pada agama Allah. Ciptaan ni maksud dia, khalaq ni maksudnya din. Khalaq ni maksudnya din. Dalam agama tak ada perubahan. Macam mana Allah suruh, begitulah kita kena buat. Macam mana Nabi suruh, begitulah kita buat. La tabdila. Kita tidak boleh mengubah ciptaan Allah. Kita sebut ciptaan, tapi di sini maksud ciptaan tu agama. Tidak ada perubahan dalam agama Allah. Iaitu agama yang teguh, walakin tetapi kebanyakan manusia tidak akan mengetahui. Tapi tidak ada perubahan. Maknanya teruslah agama Allah. Sebab tu dia kata teruslah agama Allah. La tabdila li khalqillah. La tabdila. Wahai Muhammad, ke arah agama yang jauh daripada kesesatan. Fataran nas 'alaiha, ke allati fataran nas 'alaiha, yang mana maka hadapkanlah dirimu, fataran nas, hadapkanlah dirimu, engkau dan pengikut kamu Muhammad, kepada arah agama yang jauh daripada kesesatan. Agama yang jauh daripada kesesatan, dan Allah mencipta manusia. Zalikad dinul qayyim li khalqillah. Okey. Ulama berselisih pendapat. Apa pendapat dia? Apakah makna fitrah? Apa makna fitrah di sini? Ulama telah berselisih pendapat apa makna fitrah di sini. Fitrah, sebahagian ulama mengatakan fitrah makna dia Islam. Ada sebahagian ulama mengatakan fitrah itu ialah Islam. Fitrah makna dia Islam. Okey. Sebab itu kita kata kalau makna fitrah Islam tu anak-anak, sebab tu ulama berpendapat anak-anak yang mati balik, yang mati sebelum balik. Anak-anak orang kafir yang mati sebelum balik, maknanya dia Islam lah. Sebab itu dia masuk syurga. Dia masuk syurga sebelum balik fitrah. Maknanya dia lahir dalam Islam. Dan environment tadi yang menyebabkan dia berubah. Environment tadi, sebab itu environment juga salah satu daripada suatu perkara yang besar yang akan mengubah manusia. So environment, kita panggil dia bi'ah dalam bahasa Arab. Dalam Urdu kita panggil dia mahol. Mahol tu suasana. Mahol tu suasana. Kita menunjukkan suasana masjid, suasana amalan masjid, suasana masjid di rumah kita, amalan-amalan masjid di rumah kita untuk menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita panggil bi'ah, itu suasana. Kita menyuasanakan dengan suasana-suasana yang baik. Supaya apa? Maka lahirlah daripada mereka-mereka ini, atau bi'ah suasana ini, mereka-mereka yang taat, lagi mereka-mereka yang dengar lagi taat. Begitu. Jadi kalau dalam Urdu mahol, dan biasa digunakan oleh orang-orang dakwah mahol. Dalam bahasa Urdu, dalam bahasa Arabnya bi'ah, environment, suasana. Sebahagian ulama mengatakan ia memberi makna Islam. Sebahagian lagi memberi makna isti'dadul Islam. Isti'dadul Islam ni maksudnya kecenderungan dia ke arah Islam. Maknanya budak-budak ni dia kecenderungan dia ke arah Islam, iaitu berkemampuan untuk cenderung ke arah Islam. Mereka yang mengatakan makna Islam
dalil mereka ialah anak yang telah dibunuh oleh Nabi Khidir ketika dalam safarnya bersama Nabi Musa. Anak itu belum balik lagi, sebab tu Nabi Musa bunuh. Nabi Khidir bunuh. Salah satunya ada 3 soalan kan. Kenapa tebuk perahu? Yang mana orang menggunakannya untuk menghasilkan rezekinya? Bapa, kenapa kamu Khidir? Kamu buat macam tu? Nabi Khidir kata, dah nak ikut aku diam. Jangan tanya apa aku buat. Okey, minta maaf. Kali kedua, kenapa pula bunuh anak yang tak berdosa tadi? Kerana Khidir alaihissalam, Allah Ta'ala telah memberi satu ilmu kepadanya, ilmu takhwiniyah. Ilmu yang ada pada Sayyidina Musa alaihissalam, ilmu syar'iyah, hukum ahkam mengenai Taurat. Tapi satu ilmu yang Allah bagi kepada Nabi Khidir, ilmu takwiniyah. Ilmu takwiniyah, iaitu mengetahui apa yang akan datang. Tapi atas dasar mukjizat dia lah, tak tahu semua. Allah Subhanahu Wa Taala telah tanya baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nanti kita akan belajar dalam jilid kedua, iaitu Kitabut Taharah. Dalam jilid kedua, Kitabut Taharah. Jilid kedua tu adalah dalam Kitabut Taharah. Allah Ta'ala tanya Sayyidina baginda sallallahu alaihi wasallam, apa yang digaduhkan oleh malaikat a'la? Apa yang digaduhkan oleh para malaikat tu? Nabi kata tak tahu. Jangan tanya lagi, tak tahu. Last warning dah tu. Okey. Tak tahu. Maka Allah Ta'ala letakkan tangannya di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul-betul atas kalbu Nabi. Maka kesejukan tadi Nabi rasa hingga ke dada Nabi. Sejuk tu ulama telah takwil. Nanti sampai pada hadis tu kita akan menjelaskannya. Maka bila diletakkan tangan Allah Ta'ala ke atas dada Nabi, daripada belakang, atas dada tu, tulang belikat Nabi belakang tu, maka terpaparlah di depan Nabi apa yang digaduhkan oleh Mala'ul A'la, iaitu nak bagi pahala orang datang ke masjid. Masjid dah buka dah, ramai-ramai kita ke masjid, tapi kena ikutlah SOP yang telah ditetapkan. Kena ikutlah SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa, supaya insya-Allah bila kita ikut mudah lagi, dan masya-Allah Allah Ta'ala akan buka sepenuhnya. Sebab Allah nak tengok kita sabar je, insya-Allah Allah akan bukakan masjid kita seperti biasa. Dah 90.92 dah sembuh daripada COVID. So 91% dah. Mati pun 1.4% saja daripada keseluruhan penyakit. Semoga Allah cepatkan hilang COVID ni dengan berkat kita belajar agama, kita doa dan kita buat perantaraan amalan-amalan agama ini, supaya Allah hapuskan ujian yang datang kepada kita dan seluruh manusia sejagat. Amin. Okey. Jadi itulah safarnya. Nabi Musa bunuh anak yang belum balik. Dia dilahirkan dalam keadaan tidak mempunyai isti'dad untuk meluk Islam. Nabi Khidir tahu orang ni bila budak ni dia besar, dia bukan setakat kafir saja, dia akan kafir. Bahkan dia akan mengkafirkan kedua ibu bapanya. Jadi masa kecil lagi lah, baik dia diselesaikan dahulu. Begitu. Itu Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Khidir dalam ilmu yang Allah bagi kepada beliau, baginda, iaitu ilmu takwiniyah. Dia lahir sebagai orang Islam, tapi ditakdirkan dia mati dalam keadaan kafir. Maka bukan setakat dia kafir, bahkan dia akan mengkafirkan kedua ibu bapanya. So dia bersifat muta'addi, dia boleh mempengaruhi orang. Pendapat kebanyakan ulama, makna fitrah ni isti'dadul Islam. Maknanya ada kecenderungan kepada Islam, ada kebolehan untuk memiliki Islam, untuk jadi ulama kau kena mengaji, untuk jadi engineer pun kena belajar. So dia ada kemampuan-kemampuan. Sebab tu kita nak orang-orang otak-otak bagus ni. Anak tuan-tuan kan, tuan-tuan doktor-doktor, masya-Allah, tuan-tuan lecturer, pengajar-pengajar, cikgu-cikgu dan sebagainya. So anak-anak tu mestilah masya-Allah daripada benih bapa-bapa dan ibu-ibunya yang baik. Masya Allah, lahirlah anak-anak yang cerdik. So kita nak orang-orang cerdik ni belajar agama.
Dulu orang kata dah tak lulus sekolah dah baru masuk pondok. Moga-moga anak aku ni jadi orang baik dengan berkat guru pondok madrasah tadi. Otak zero dah, otak tepu. Ataupun orang yang mana lemah, kan saya dah bagi tahu kan, manusia tu dia ada kebolehan yang tinggi, dia ada benda level tinggi, dia ada sederhana, dan dia ada ghabi. Ghabi ni orang yang teruk lah. Maknanya di segi akalnya, dan wajib ke atasnya untuk mempelajari fardu ain saja untuk dia beramal dengan kehidupan agama. Tapi untuk meneruskan, orang yang level sederhana tu, yang saya tadi kata, level sederhana dengan level tinggi. Level sederhana ni dia boleh pergi jauh dibandingkan dengan level tinggi. Level tinggi pun boleh pergi jauh lagi jika dia membentuk kebolehan dan kemampuan. Dan level sederhana ni, ni orang ni dia boleh pergi jauh dengan ketabahan, yang dihadapinya. So kita nak orang-orang otak cerdik ni, orang-orang A+ punya otak ni, belajar agama, belajar cerdik, Masya Allah, boleh menguasai bidang-bidang yang luas dalam agama. Kita nak macam ulama-ulama dulu. Tapi orang macam saya je lah, orang macam saya mengaji setakat tu je lah, setakat mana dapat tu je lah. Dan boleh bagi pada tuan-tuan pun setakat mana dapat lah. Tapi tuan-tuan kan, anak tuan-tuan otak geliga semua. Semoga anak-anak kita dia pergi jauh lagi daripada kita. Seorang ayah inginkan anaknya lebih daripada apa yang ada pada dirinya. Khair, pendapat ulama' ialah memberi makna isti'dadul Islam. Jadi jawapan kepada dalil ini adalah pengecualian lah. Jadi jawapan kepada dalil ini adalah pengecualian. Ataupun jawapan kedua ialah anak itu lahir dalam Islam tetapi ditakdirkan dia akan melakukan kejahatan dan mati dalam kekufuran. Maka lebih baik dia mati sewaktu kecil. Sebab tu Nabi Khidir bunuh dia tu. Lagi jika Islam secara fitrah, maka bagaimana? Tapi kalau kita kata kalaulah Islam tu, maksud Islam tu fitrah, maka bagaimana pula ibu bapa itu diganjari atas pahala tersebut? Anak yang dilakukan. Kalau kita kata isti'dadul Islam, tok Islam tu macam mana? So dia ada perbincangan. Sebab itulah ada tolak tarik tu. Jadi sebahagian ulama' mengatakan makna isti'dadul Islam, sebahagian ulama' mengatakan makna fitratul Islam tadi ialah maknanya Islam atau isti'dadul Islam. Tapi mengikut pada hadis ni, sebab ibu bapa yang memainkan peranan penting, maka dia memberi makna isti'dadul Islam. Dia akan jadi isti'dadul Islam. Jadi jangan jadi macam saya, jadi macam sahabat. Macam saya tak guna, jadi macam sahabat. Ilmu macam sahabat dan ulama-ulama dahulu. Jangan jadi macam saya tak ada apa pun. Khair. Pendapat ketiga mengatakan fitrah tadi ada juga memberi makna ahad, perjanjian. Sebagaimana Allah Ta'ala mengambil perjanjian dengan manusia, ahad juga, fitrah juga memberi makna perjanjian. Ini makna yang ketiga. Dan setiap apa yang diberitahu ada dalil-dalilnya. So, makna yang ketiga saya sebutkan dalil dah. Sebab makna yang kedua dan makna yang pertama sebelum ni sudah ada dalil. Wa iz akhazna rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam dan turun-temurun daripada tulang-tulang belakang, yakni tulang sulbi mereka. Dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri. Sambil dia berkata dengan firman-Nya, Allah Ta'ala berkata dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, benar, Engkaulah Tuhan kami. Kami bersaksi yang demikian supaya, Allah Ta'ala kata kami bersaksi, kami menjadikan saksi, kami menjadikan satu saksi yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat nanti, sesungguhnya kami adalah lalai
tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid. Kami tak beriman sebab datuk nenek kami tak beriman. Mana kami salahnya? Orang dulu lah salahnya. So Allah Ta'ala kata jangan kata salah orang dulu. Aku dah buat perjanjian dengan kamu. Aku telah membuat perjanjian dengan kamu, iaitu di alam fitrah lagi, semasa kamu berada di alam arwah, tentang tauhid dan ketuhanan. Cuma kamu datang kat dunia ni, kamu kata sebab ibu bapa kamu. Tak, no reason. Sebab tu kita kata dalil tak tahu tadi, Allah tak terima di hari. Saya tak tahulah. Saya mana tahu agama ni. Saya mana tahu benda ni haram ni. Benda tu kau kena tahu. Benda tu halal haram dah jelas, kau kena tahu. Nak buat satu benda kena tahu benda tu haram ke, benda tu halal ke, kerja tu haram ke, kerja tu halal ke. Tak boleh reason kata saya tak tahu. Reason tak tahu tu tak boleh diterima. Allah kata aku tak terima reason tadi. Aku tak terima. Kau tak nak beriman tu sama kata kami kufur tu sebab ibu bapa kami tak beritahu kami. Mana boleh. Reason tak boleh diterima. Maka mereka menjawab bala syahidna. Bala syahidna di sikit ada pentafsiran di bahagian ulama. Tak ingat zaman roh dulu. Ingat semua. Kau ingat Sayyidina Ali kata aku ingat lagi tengian-ngian perjanjian aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat tauhid tadi. Jadi mereka telah berikrar akan tetapi apabila sampai dunia, bala syahidna, ya kami bersaksi pada diri kami sendiri. Bala syahidna. Bala syahidna. Sampai dunia mereka mengucap kalimah, mereka apabila sampai dunia mereka yang mengucap kalimah, maka telah berikrar dengan atas kebenaran, dan mereka yang tidak mengucap kalimah, maka dia tidak berikrar, dia telah berikrar atas pembohongan. Dia telah membohongi ikrar tadi. Maka manusia dilahirkan dalam fitrah. Jadi maka manusia dilahirkan dalam fitrah, akan tetapi suasana menyebabkan mereka menjadi kufur atas isti'dadul Islam. Jadi environment tadi penting. Dalam satu nak beritahu dalam hadis ni, satu environment itu penting. Kenapa? Sebab itulah dalam amalan dakwah kita ingin menghidupkan amalan-amalan dalam rumah, khususnya ta'lim rumah. Bacaan hadis, dan kita sabitkan ada halqah tajwid, sahabat-sahabat mengajar anak-anak mereka Quran, halqah tajwid. Bukan tok guru saja mengajar Quran. Sebab dulu orang pandai Quran belaka. Jadi orang pandai Quran belaka, mak ayah ni boleh ajar Quran. Dulu zaman kita duduk rumah kita tu, atuk kita duduk baca ke atuk Duraman tu. Kita panggil tu ayah, tak ayah Abdul Rahman. Dia duduk sandar je. Kita baca salah, tegur daripada bilik. Salah membaca tu. Gitu dia tegur daripada bilik tu. Maksudnya orang dulu tahu Quran, tahu pandai semua. Sekarang je pandai semua, tapi pandai selain Quran, pandai selain daripada agama. Memang hebat dan bijak, tapi Quran tu semua lupa lah. Semua lupa. So kita nak membudayakan Al-Quran, dan semua orang boleh membaca Al-Quran, dan semua orang pandai dalam Al-Quran. Bukan setakat pandai saja, semua orang boleh menguasai Al-Quran. Jadi tuan, belajarlah. Orang lelaki ni banyak orang tak belajar Quran ni, kena cari tok guru belajar Quran, biar pandai baca Quran dan betul baca Quran. Orang perempuan dia rajin, tapi orang lelaki ni malas sikit. Malas sikit untuk belajar Quran ni. So kena carilah guru-guru untuk kita mempelajari dan membetulkan Al-Quran kita. Jadi sebab tu environment dakwah. Tu ayah mak kami, ya memang pandai, tegur daripada bilik lagi. Kalau salah kat tu ayah tu kita panggil pak tua dia, pak tua tak ayah Deraman kita. Pak tua tegur dia. Tak Haji Abdul Rahman Bakar Baru tak. Ni dia duduk di Batu Melintang. Pakcik keluarga kami je lah. Pak tua, kita panggil dia pak tua. Nama dia pak tua. Dia bahagian lah dalam bidang tadi. Untuk menerangkan perkara ini Nabi. Jadi sebab itu kita wujudkan dalam dakwah, kita ada ta'lim, kita ada halqah tajwid, kita ada pembincangan 6 prinsip, kita ada mesyuarat. Masya Allah, kita ada mesyuarat, kita ada mesyuarat, dan kita ada pengagihan tugas dalam
Dan kita menyediakan, bersedia. Okey, siapa sedia esok nak jalankan tugas, so dalamkan amalan-amalan mesyuarat. Begitu. Untuk menerangkan perkara ini, Nabi memberi perumpamaan bahawa pada asalnya anak kambing tu lahir dengan sempurna. Anak kambing tu tak cacat celah pun, tapi kan banyak kambing, untuk membezakan dengan kambing-kambing lain, dia gunting telinga atau dia pun letak qaladah. Kalau unta apa semua, dia letak qaladah. Dia letak unta tu dia boleh chop kan, chop kerbau tu, buffalo, itu kepunyaan dia. Sebab tu orang Arab, orang putih kan, kita tengok cerita orang putih, cerita cowboy tu, dia ambil lembu, dia letak besi panas, tanda tanda dia tu, tanda tu ada chop, ni lembu dia. Ataupun dulu orang gunting telinga kambing tu, gunting telinga, maksudnya ini kambing kumpulan ni. Jadi kambing tu lahir tak ada apa pun. Jadi tuan dia yang menyebabkan kambing tadi, telinga tadi tercala ataupun tercarik, dia kena gunting telinga tadi. Seumpama kemudian dipotong telinganya untuk membezakan dengan kambing-kambing yang lain, kumpulan-kumpulan kambing yang lain. Begitu juga dengan anak-anak pada mulanya dilahirkan dalam fitrah, kemudian ibu bapanya lah yang meyahudikannya. Environment Yahudi, orang Yahudi ni satu khas kita belajar. Sibghatallahi allati fataran nasa 'alaiha. Sibghatallah. Orang Yahudi ni, dia dalam Quran tu cerita, orang Yahudi ni bila anak dia lahir, maka dia rendam dalam air kuning. Sibghatallah, celupan Allah. Dalam ayat tu celupan Allah. Sibghatallah. Dia lahir, bila anak dia lahir, maka dia buat satu air kuning. Kita kata air apa ni? Air za'faran lah. Za'faran ni satu benda yang kita letak dalam air, dia akan jadi kuning. Maka dia pun rendam anak dia kecil tu dalam air kuning tadi. Dia kata sibghatallah. Dia kata sibghatal. Orang Yahudi ni dia telah rendamkan anak dia dalam air kuning, maka habis anak dia jadi kuning, maka dia dah kata anak dia dah Yahudi. Sibghatallah. Tapi celupan Allah tu, Allah kata sibghatallah, celupan Allah tu lebih hebat. So kita kena celupkan anak-anak kita dengan agama. Kita telah celupkan anak kita, maksudnya kita environmentkan anak-anak kita tadi dengan amalan-amalan agama. Dan kita kena duduk dalam environment agama. Begitu. Maksudnya sahabat, mereka macam tu, keadaan mereka, suasana rumah dengan amalan yang baik dan sebagainya. Jadi kemudian begitu jugalah anak-anak pada mulanya dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian ibu bapanya lah yang meyahudikannya ataupun menginggriskannya, menasranikannya. Saya terjemah menginggriskannya. Masalah, sikit-sikit masalah. How are you? Good, fine. Oh, that. Cakap orang putih dan sebagainya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakin aqsaran nasi la ya'lamu. Fitrah yang Allah mencipta manusia dalam keadaan bersedia. Ni yang mengikut Datuk Mufti Muhammad Nur pun, dia kata fitrah tadi memberi makna isti'dad, bersedia. Fitrah tadi, fitrah yang Allah mencipta manusia. So bracket dia tu, ajib Mufti Muhammad Nur, bracket dia, itulah kita faham. Dia berpendapat fitrah tu memberi makna isti'dadul Islam. Dengan keadaan bersedia tu isti'dad lah, daripada semula jadi, maknanya daripada awal lah. Daripada semula jadi, itu bukan semula jadi, daripada awal. Okey. Untuk menerimanya, tidak patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah. Ciptaan Allah tu apa dia? Itulah ciptaan Allah tu apa? Dia semua ciptaan Allah. Sebab dia bawa tafsir tadi. Ciptaan Allah itulah agama yang lurus. Ciptaan Allah ni apa dia? Ciptaan Allah, khalqillah tu maksud dinillah, maksud agama Allah yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sebab manusia tak tahu. Surah Ar-Rum ayat 30. Oleh itu, kita telah letakkan diri kita, Allah telah letakkan diri kita dalam Islam, atau makna yang pertama yang dipilih oleh ulama, atau isti'dadul Islam. Maka jangan kita ubah diri kita. Kita balik kepada asal manusia, dia inginkan kebaikan,
tapi kebaikan itu boleh diserlahkan dan boleh ditambahkan dengan amalan-amalan yang baik, dengan environment yang baik. Sebab itu kita kena wujudkan suasana ni. Kitalah yang kena mengenvironmentkan suasana ni, sebagaimana sahabat menghidupkan rumah-rumah mereka dengan amalan dan menghidupkan masjid-masjid mereka dengan amalan, iaitu amalan dakwah, ta'lim ta'lum, ibadat dan khidmat. Amalan dakwah, ta'lim ta'lum, ibadat dan khidmat. Ini amalan-amalan yang kita nak hidupkan. Macam mana di masjid, dakwah, ta'lim ta'lum dan ibadat khidmat. Kita nak menghidupkan khidmat. Saya masih ingat lagi Ustaz kami Maulana Ehsan Damat Berkatuh membayang tentang khidmat. Maksudnya bukan setakat amalan ini ada di masjid, tapi amalan ini ada di rumah kita. Jiran, dia kata kita kena tengok. Satu orang datang, mana bagi contoh, satu orang datang ke kedai kita. Dia datang ke kedai kita. Sepatutnya dia datang ke kedai kita, dia nak beli banyak, dia tak boleh beli banyak. Maka kita pun dapat tahu, kita kena pastikan, oh ni orang susah ni. Maka dia pun pergilah jumpa orang yang susah tadi. Dia kata, sebab apa tuan? Dia kata, sepatutnya kamilah yang datang kepada tuan, kamilah yang kena tengok tuan. Kami minta maaf, tuan adalah jiran kami di sini. Kami tak tahu tuan makan ke tidak makan. Kamilah sepatutnya yang kenal tuan. Sifat khidmat tadi ada dalam masyarakat. So kita nak wujudkan suasana ni. Siapa yang boleh wujudkan? Saya dan tuan-tuan. Siapa yang boleh wujudkan? Saya dan tuan-tuan. Itulah dalam dakwah kita nak wujudkan sifat ini. Tapi oleh kerana kita manusia kan, ada nafsunya, ada keinginannya, ada rintangannya. Jadi sebab itu benda yang baik, kita ada kerintangan yang susah. Jadi dia kata, sepatutnya saya lah kena tengok tuan, saya maaflah, saya minta maaflah. Kamilah sepatutnya kena jaga tuan. Kita kena tahu sendu atau sendawa tak jiran kita tadi. Kita dengan sendu dan kita dan sendawa, tapi kita tak tahu jiran kita dalam keadaan sendu. Kita dalam sendawa, kekenyanganlah. Orang rumah tadi, orang sebelah jiran kita makan ke tak? Satu orang, dia sedang masak makanan. Isteri dia mengidam. Isteri sebelah rumah tadi dia mengidam, mengandung. Jiran sebelah rumah masak. Daging. Maka wangi daging tadi masuk ke sebelah jiran sebelah tadi yang isteri dia mengandung. Dia kata, bang, ya Allah, wanginya daging orang sebelah tu. Bang, tolong bang, saya ni mengidam ni. Bang, tolong bang, saya mengidam ni. Nak makan daging, nak masak sendiri tak lalu. Isteri mengandung, suami akan usahalah. Bang, tolong bang, mengidam daging orang sebelah tu. Kalau kita baik dengan orang sebelah, tak apalah. Ni kita tegur pun tak orang sebelah rumah kita. Kita tegur pun kita tak tahu ke sendu atau sendawa dia, susah atau senang dia, kita tak tegur pun, kita tak tengok pun. Tapi bila dah mengidam, isteri dah mengidam, bang tolonglah bang, saya mengidam air liur saya ni dah keluar ni, mengidam orang sebelah. Abang tu kata, kita tak pernah tengok orang sebelah tu, macam mana aku nak pergi minta? Daging yang dia masak, kita tak pernah tengok pun dia, kita tak pernah tanya pun dia. Engkau ni tiba-tiba mengidam, benda pelik pula. Nak minta dengan jiran sebelah pula tu, kita tinggalnya pun tak dia. Dia kata, bang tolong bang, kalau bang sayang kat saya, bang tolong bang, saya mengidam sangat nak makan gulai orang sebelah tu bang. Masak daging dia harum, wangi bang. Suami ni, itu lain lah, tak payahlah benda yang tak sepatutnya kita tak payah cerita lah muda. Orang jiran sebelah Cina pula nak bagi tahu ni, jiran tu 40 kanan, 40 kiri dan 40 bukan sebelah betul lah. Ini jiran sebelah tu maksud dia kinayah sebelah. Oh, maksudnya orang kampung kan belajar banyak dah, kinayah dah belajar, hakikat dah belajar, majaz dah belajar. Jadi kena fahamlah bahasa-bahasa, bukan apa saja je muda kita seronok dia macam tu. Okey, cerita dia macam ni. Saya nak sudahkan cerita dia. Maka suami tadi tebalkan muka pergi minta dengan orang sebelah. Bang, saya minta maaf bang, saya nak minta gulai sikit bang, yang abang masak tadi. Maka orang sebelah tu terdiam.
Kenapa? Saya tak boleh bagi pada kamu. Tolong bang, kalau beli pun saya beli je. Tuan bayar, berapa abang beritahu, saya bayar je. Gulai tak ada. Saya bukan nak minta pun. Saya nak mari datang beli ya bang. Sebelah ni bang. Tolong bang, isteri saya mengidam ni bang. Mengidam ni, tolonglah. Minta maaf, saya tak boleh bagi pada kamu. Oh, kedekutnya abang. Tak, bukan masalah kedekut. Saya tak boleh bagi pada kamu. Sebab dia tidak halal bagi kamu. Dia hanya halal bagi kami saja. Dia tak halal bagi kamu. Dia hanya halal bagi kami saja. Sebab tu saya tak boleh bagi kat kamu. Dia hanya halal untuk kami saja. Dan dia haram untuk kamu. Kenapa? Dia kata, kami dah lama tak makan. Kami dah kebuluran sangat, dia kata. Dah hampir dah had kebuluran. Dah berada dalam keadaan terurah. Kalau kami tak makan, kami mati. Maka bila saya keluar kat luar, saya nampak satu kambing, satu lembu mati yang dilanggar. Lembu tu haram lah, lembu mati. Tapi saya ambil bangkai tu, bangkai lembu tu yang elok tu, saya masak sekadar keluarga kami untuk menghilangkan kematian. Dan dia adalah halal bagi kami. Dan daging tu haram bagi kamu. Orang tu menangis. Oh, dia kata, jiran sebelah aku tegur pun tak. Aku tanya pun tak. Makan ke, minum ke. Jadi kalau kita wujudnya suasana agama, kita ada environment agama, kita jaga adab-adab agama, bahawa kita akan tahu jiran di sebelah kita. Mungkin orang pekerja-pekerja kita, kita bos, pekerja-pekerja koli-koli kita tu, kita kena tengok dia. Bagilah duit RM50 ke, panggil dia bang. Ambil duit RM50 ni, belanja anak-anak ni. Alah, rezeki Allah kita bagi, Allah tambahkan lagi. Allah Akbar. Itulah Islam mengajar. Itulah dakwah nak wujudkan ihya'u jami'i ma ja'a bihin Nabi. Itulah Maulana Ilyas kata, ihya'u jami'i ma ja'a bihin Nabi, untuk menghidupkan semula apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi kepada umat ini. Cuma orang buat dakwah ni macam saya. Orang buat dakwah tak semuanya baik. Asal daripada gangster. Orang nampak dakwah tu tak betul lah. Tapi itulah maksud yang nak diwujudkan agama. Dan inilah pembelajaran yang kita belajar supaya kita nak hazam ini semua. Kita menjadi orang yang terbaik. Wallahualam. InsyaAllah kita sambung malam ni lebih kurang 1 jam untuk pelajaran malam esok. InsyaAllah. Saya bila dah mula, saya nak tinggal sayang. So, saya pula semangat. Tak tahulah tuan-tuan semangat tak semangat. Saya advancekan pelajaran saya yang malam esok, malam ni. InsyaAllah. Kita jumpa lagi insyaAllah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وتجب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.